Terima kasih Datuk Yang di-Pertua di atas peluang untuk membahaskan titah diraja. Dalam masa 10 minit ini saya ada 4 perkara yang saya ingin sampaikan. Datuk Yang di-Pertua, yang pertama berkenaan dengan pilihan raya yang bebas dan adil. Pilihan raya yang bebas dan adil, saya ingin bercakap dari sudut holistik. Bagaimana satu pilihan raya itu menjadi bebas dan adil, ada beberapa faktor-faktor kritikal. Antaranya ialah sistem itu sendiri. Dan sistem pilihan raya kita semua akui mengikuti sistem Westminster. Akan tetapi kita ada sedikit di mana kita ada pertukaran, ya, kita adjust sikit, di mana kita masukkan gerrymandering, malapportionment dan sebagainya yang membuatkan ia kurang bebas dan kurang adil di situ. Kemudian untuk menjadikan pilihan raya itu bebas dan adil, kita memerlukan daftar pemilih yang bersih. Kita memerlukan media yang bersih, media yang bebas, media yang adil. Kalau negara-negara yang maju, yang mengamalkan demokrasi, mereka akan beri masa yang sama. Sampai ke minitnya pun dikira, ya, kalau untuk pembangkang dan juga untuk kerajaan. Dalam pilihan raya yang bebas dan adil juga peranan caretaker government. Bagaimana caretaker government itu tidak boleh mensalahguna kuasa, buat announcement sewaktu selepas bubar parlimen, ya, tak boleh guna media untuk mengumumkan berkenaan dengan dasar-dasar kerajaan sebab kerajaan dah tak ada. Ini juga contribute ataupun menyumbang kepada satu pilihan raya yang bebas dan adil. Kita juga lihat kepada perjalanan pilihan raya. Bagaimana SPR itu mesti empowered dengan izin, ya, diberdayakan, diberi kuasa supaya mereka boleh tangkap kalau ada siapa-siapa yang beli undi contohnya. Sekarang SPR tak ada kuasa. Jadi pilihan raya yang bebas dan adil, nanti saya nak minta menteri lihat dari sudut holistik. Ya, sudut holistik. Sebab kalau ianya bebas dan adil, maka 51% sokongan kepada Pakatan Rakyat itu akan diterjemahkan kepada kerusi. Ya, itu poin yang saya ingin bercakap berkenaan dengan holistik. Minta maaf saya tak ada masa, 10 minit saya ada banyak poin nak cakap. Saya rasa kena batangan, kalau cakap pun tak banyak ada poin. Dah register nama tu. Datuk Yang di-Pertua, saya nak menjurus kepada satu garis panduan tata cara proses pengundian bagi mengatasi masalah kesesakan di saluran tempat mengundi. Ini dikeluarkan oleh SPR beberapa hari, ya, sebelum hari mengundi, diberi kepada pegawai-pegawai kami tanpa diberikan taklimat. Dan di dalam tata cara ini membolehkan, ya, saya baca, ya, bagi mengatasi masalah kesesakan di saluran, boleh ketua tempat mengundi membuat keputusan untuk membuka sampul khas yang mengandungi buku daftar pemilih extra copy. Ya, ini yang boleh dan telah pun menyebabkan kekeliruan di dalam saluran. Jadi maksudnya ada extra copy daftar pemilih dalam saluran. Ya, jadi inilah antara punca faktor yang menyebabkan pengundi di Kuantan bernama Fadli bin Khairuddin mengundi 2 kali. Ya, dan dia buat laporan polis di atas perkara tersebut. Maaf Datuk Pengerusi, dia tak undi 2 kali, dia dapat kertas undi 2 kali, tetapi dia tak buang kertas undi yang kedua, tapi dia buat laporan polis. Ya, untuk membuktikan bahawa dahlah dakwa tak kekal, kemudian ada garis panduan ini yang membolehkan saluran dalam saluran dan membolehkan undi 2 kali. Ya, Datuk Speaker, saya minta nanti menteri juga ulas berkenaan dengan perkara tersebut. Boleh bagi laluan. Minta maaf. Betul, nak kata, yang isu yang Fahmi tadilah nak tahulah, tapi saya difahamkan SPR akan ambil tanah merah. Jangan ambil, kalau tak ambil masa saya bagi. Okey. Kalau tak ambil masa saya bagi, ya, Datuk Yang di-Pertua. Dia mikir, tak apa. Sila tu. Okey, saya teruskan. Dia punya masa percuma. Perkara yang kedua yang saya ingin sampaikan, tentu sekali perkara liners, ya, memang ahli-ahli yang berhormat tunggu isu ini. Saya lihat ada pecanggahan dari segi pendirian kementerian dan kerajaan berkenaan dengan waste disposal ataupun bagaimana pelupusan sisa buangan toksik dan radioaktif daripada kilang liners. Saya rujuk kepada kenyataan media bertarikh 8 September 2012 oleh AELB, Mosti, ya, AELB, di mana Ketua Executive Secretary AELB mengatakan bahawa wajib untuk liners mengeluarkan sisa radioaktif keluar daripada Malaysia.
Dalam kenyataan media ini, saya bacakan dengan izin. In conclusion, the issue of removal of residue being non-binding for liners does not arise. It is legally binding and AELB will enforce it. Ini yang pertama. Jadi maksudnya AELB dan MOSTI kata kena keluarkan sisa, keluar pada Malaysia. Dalam kenyataan ini AELB kata liners pun dah bagi surat undertaking, janji keluarkan pada Malaysia. Kemudian antara syarat TOL pula kata kena kenal pasti PDF, Permanent Disposal Facility, dengan izin, ataupun tapak pelupusan sisa radioaktif itu yang tapak yang kekal dalam masa 10 bulan. Lepas 10 bulan tak ada bunyi. Kita buat kenyataan, lepas 10 bulan, hari ini tuk-tuk ada pula. Bila kita minta, dekat mana? Tak bagi tahu. Datuk Pengerusi, tapak pelupusan kekal maksudnya tinggal kat Malaysia. Bawa keluar negara maksud bawa keluar negara. Dua perkara yang berbeza. Kemudian timbul pula lagi satu laporan daripada liners yang mengatakan kemungkinan nak recycle, nak kita semula, nak buat baja, nak buat jalan, nak buat board, gypsum board. Kita semula pula. Ada 3 perkara yang berbeza yang berkenaan dengan sisa radioaktif ini. Rakyat Malaysia dan rakyat Kuantan khususnya perlu tahu apa sebenarnya yang kerajaan nak, atau apa sebenarnya yang kerajaan dah pakat dengan liners. 3 ini contradict. Kalau nak buang, buang. Kalau nak simpan, simpan. Kalau nak kita. Dia tak kita semula. Jadi dia tak boleh 3-3. Dia kena salah satu. Ini saya akan minta juga Menteri memberi penjelasan nanti, ya. Sebab setiap kali dalam Dewan ini Menteri cuba mengelak Tai Chi dan sebagainya, ya. Di luar Dewan lagi lah. Jadi Datuk Speaker, saya nak berapa minit lagi? Lagi 3 minit. Okey. Saya nak bawa isu yang ada kaitan dengan negeri saya dan negeri Datuk Speaker juga. Ya, terima kasih. Berkenaan dengan lori yang bawa had muatan lebih. Ya. Sebab negeri Pahang ini negeri yang memang terkenal dengan negeri bijih. Ya, ada lombong banyak dan bawa bijih. Ya, jadi banyak aduan saya dengar itu Lipis juga, saya rasa yang bercakap berkenaan ke Lipis. Yang bercakap berkenaan dengan lori-lori yang bawa biji besi daripada lombong-lombong menyebabkan lubang di jalan. Saya nak bercakap dari aspek saman. Sebab lori-lori ini selalunya disaman kerana lebih had muatan. Datuk Yang di-Pertua, kita ada masalah dari segi SOP. Dan saya minta Menteri lihat perkara ini betul-betul. Sebab kalau tak ada penimbang di lombong, jadi macam mana kita tahu berat yang dibawa oleh lori tersebut? Kalau lori 25 tan, dulunya mereka janji, pemandu lori ni janji dengan JPJ. Dulu JPJ dia kata kalau level, okey, lepas. Tapi kalau bawa biji besi berat, dan biji besi yang basah lagi berat. Jadi lori 25 tan ini boleh bawa muatan 60 tan. Dan kemudian mereka disaman. Mereka datang berjumpa saya tak puas hati. Kerana mereka kata kenapa mereka disaman sedangkan mereka dah janji dengan JPJ. Tapi saya kata saya pun tak setuju mereka bawa berat-berat. Sebab rosakkan jalan, bahaya. Kalau aksiden, rakyat orang ramai juga datang bahaya. Jadi maksudnya masalahnya tak ada SOP. Dan kemudian mereka bercerita pula berkenaan dengan SPAT yang mengambil alih JPJ, peranan JPJ ini, kerjanya nak menyaman. Dan ada satu laporan polis juga di mana SPAT menggunakan senjata untuk menahan lori-lori ini. Sedangkan yang saya tahu, Datuk Yang di-Pertua, SPAT tak boleh guna senjata. Mereka tak boleh guna senjata api, tetapi mereka guna senjata api untuk menahan lori-lori ini. Saya ingin mencadangkan Datuk Yang di-Pertua supaya penyewa lori itu yang bertanggungjawab. Penyewa lori itulah mesti bertanggungjawab supaya apabila mereka menyewa lori untuk bawa muatan, mereka pastikan tidak melebihi muatan. Ya, dan kalau apa-apa, mereka lah yang kena bayar saman, bukan driver lori. Jadi ini saya rasa perkara yang utama harus kita lihat ialah dari segi SOP, ya. Ya. Last. Ya. Saya pohon Datuk Yang di-Pertua, masalah di Kuantan begitu banyak, masalah jenayah, masalah cyber cafe,
yang buat yang laksanakan jalankan aktiviti judi haram yang banyak juga diceritakan oleh rakan-rakan ahli yang berhormat yang lain. Apabila laporan dibuat, aduan dibuat dan serbuan dibuat, apabila polis sampai dah tak ada aktiviti itu, seolah-olah ada dalangnya. Ini minta sangat Menteri dalam negeri lihat kepada perkara ini, sebab ini merosakkan generasi masa depan. Dan akhir sekali, pohon ada hospital baru untuk Kuantan, sebab Kuantan ni dah overload. Orang Kuala Kerau pun datang juga ke Kuantan, orang Kemaman pun datang Kuantan, orang Bentong datang Kuantan, orang Pekan pun datang ke Kuantan. Jadi hospital Kuantan tu dah overload. Kita perlu lihat peruntukan untuk memastikan hospital, parking pun tak cukup. Lepas tu parking salah-salah kena zaman. Jadi pohon diletakkan makluman kepada pihak menteri melihat kepada masalah ini. Terima kasih. Cik Lutfi. Yang Muhammad Sik.